أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang dimuliakan para tetamu Allah dan para pendengar sekalian. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan baca hadis yang berkaitan yang bertajuk ikhlas, menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk keridhaannya. Hadis pertama kita baca, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla قال إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. رواه البخاري. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat menulis keputusannya mengenai dosa dan pahala. Kemudian dia menerangkan secara terperinci, sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kerana sebab-sebab tertentu dia tidak dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan kebaikan dan dia dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya daripada 10 pahala sehingga 700, bahkan lebih daripada itu berkali-kali ganda lagi. Sebaliknya, sesiapa yang berniat untuk melakukan kejahatan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna, dengan alasan bahawa kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan jika dia berniat untuk melakukan kejahatan dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu dosa sahaja. Hadis Sahih Bukhari. Diulangi, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat menulis keputusannya mengenai dosa dan pahala. Kemudian dia menerangkan secara terperinci, sesiapa yang berniat untuk melakukan kebaikan, kemudian kerana sebab-sebab tertentu dia tidak dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna. Jika dia berniat untuk melakukan kebaikan dan dia dapat melaksanakannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya daripada 10 pahala sehingga 700, bahkan lebih daripada itu berkali-kali ganda lagi. Sebaliknya, sesiapa yang berniat untuk melakukan kejahatan kemudian dia tidak melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu pahala yang sempurna, dengan alasan bahawa kerana takutkan Allah Subhanahu wa taala dia tidak melakukan kejahatan itu. Dan jika dia berniat untuk melakukan kejahatan
dan dia melakukannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tuliskan untuknya satu dosa sahaja. Hadis Al-Bukhari. Allahu akbar. Hadis seterusnya kita akan hadis yang panjang, jadi saya akan baca maksud saja insya-Allah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki daripada Bani Israel berkata dalam hatinya bahawa pada malam ini saya akan bersedekah secara sembunyi. Lalu pada waktu malam dia keluar membawa harta yang akan disedekahkan, dan tanpa disedari dia telah memberi sedekah itu kepada seorang pencuri. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Walaupun bersedekah tetapi sampai ke tangan pencuri, jikalau sedekah diberikan kepada orang yang lebih buruk daripadanya sekalipun, saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Kemudian dia berazam lagi bahawa pada malam ini pun saya mesti bersedekah, kerana sedekah yang pertama telah sia-sia. Lantaran itu dia telah keluar pada waktu malam membawa harta sedekahnya tanpa disedari. Dia telah keluar tanpa disedari sedekah itu telah diberikan kepada seorang perempuan pelacur. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pelacur telah diberikan sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu dalam bersedekah kepada pelacur, kerana harta saya tidak layak untuk diberi kepada pelacur itu. Kemudian untuk kali yang ketiga dia berniat bahawa pada malam ini dia mesti memberi sedekah. Pada malam itu dia keluar membawa harta sedekahnya dan telah memberikan sedekahnya kepada seorang yang kaya. Keesokan paginya heboh dalam kalangan orang ramai bahawa semalam seorang kaya telah diberikan sedekah. Pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu kerana bersedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya, kerana harta saya sebenarnya tidak layak untuk disedekahkan kepada orang yang sedemikian pun. Telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu telah diterima. Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaannya mencuri. Sedekah untuk pelacur dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji itu. Apabila dia melihat bahawa tanpa melacur pun Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi rezeki kepadanya, maka dia berasa malu. Sementara sedekah kepada si kaya dilakukan supaya dia mengambil pengajaran bahawa ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersedekah secara sembunyi. Mudah-mudahan dia juga akan membelanjakan harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Al-Bukhari. Allahu akbar. Saya ulang sekali kisah tadi. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang lelaki daripada Bani Israel berkata dalam hatinya bahawa pada malam ini saya akan bersedekah secara sembunyi. Lalu pada waktu malam dia keluar membawa harta yang akan disedekahkan, dan tanpa disedari dia telah memberi sedekah itu kepada seorang pencuri. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pencuri telah diberi sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu. Walaupun bersedekah tetapi sampai ke tangan pencuri, jikalau sedekah diberikan kepada orang yang lebih buruk daripadanya sekalipun, saya tidak boleh berbuat apa-apa lagi. Kemudian dia berazam lagi bahawa pada malam ini pun saya mesti bersedekah, kerana sedekah yang pertama telah sia-sia. Lantaran itu dia telah keluar pada waktu malam membawa harta sedekahnya tanpa disedari sedekah itu telah diberikan kepada seorang perempuan pelacur. Keesokan paginya telah heboh dalam kalangan orang ramai bahawa malam tadi seorang pelacur telah diberikan sedekah. Maka pemberi sedekah itu berkata, Ya Allah, segala puji hanya untukmu dalam bersedekah kepada pelacur,
kerana harta saya tidak layak untuk diberi kepada pelacur pun. Kemudian untuk kali yang ketiga, dia berniat bahawa pada malam ini dia mesti memberi sedekah. Maka pada malam itu dia keluar membawa harta sedekahnya dan telah memberikan sedekahnya kepada seorang yang kaya. Keesokan paginya heboh dalam kalangan orang ramai bahawa semalam seorang kaya telah diberikan sedekah. Pemberi sedekah itu berkata, "Ya Allah, segala puji hanya untukmu kerana bersedekah kepada pencuri, pelacur dan orang kaya. Kerana harta saya sebenarnya tidak layak untuk disedekahkan kepada orang yang sedemikian pun. Telah disampaikan dalam mimpinya bahawa sedekah kamu telah diterima. Sedekah kamu kepada si pencuri dilakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada kebiasaan mencuri. Sedekah untuk pelacur dia lakukan supaya mudah-mudahan dia bertaubat daripada perbuatannya yang keji itu. Yakni apabila dia melihat bahawa tanpa melacur pun Allah Subhanahu Wa Taala masih memberi rezeki kepadanya, maka dia berasa malu. Sementara sedekah kepada si kaya dilakukan supaya dia mengambil pengajaran bahawa ada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang bersedekah secara sembunyi. Mudah-mudahan dia juga akan membelanjakan harta yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Sahih Bukhari. Keterangan, kerana keikhlasan lelaki itu, sedekah-sedekahnya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan alhamdulillah, pada malam ni kita dah dengar 2 hadis tentang kelebihan ikhlas. Dan semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan dan sampaikan. Dan kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahirabbil alamin.